الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi di channel Tanyalah Ustaz. InsyaAllah pada kali ini saya akan cuba membawa tuan-tuan kepada satu topik yang sedikit berbeza daripada siri-siri sebelum ini, iaitu tajuk berkenaan zakat emas dan perak. Jadi dalam siri kali ini saya cuba merungkai beberapa persoalan berkaitan dengan zakat emas dan perak. Adakah emas yang dipakai wajib dikeluarkan zakat, ataupun hanya emas yang disimpan sahaja yang wajib dikeluarkan zakat? Maka marilah sama-sama kita saksikan video ini. Jangan lupa subscribe sekiranya video ini bermanfaat. Sebelum kita memulakan siri soal jawab berkenaan zakat pada kali ini, kita terlebih dahulu perlu mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan zakat. Dalam kitab Fiqh Manhaji menjelaskan bahawa zakat ialah kadar tertentu yang diambil dari sebahagian harta tertentu yang wajib diberikan kepada golongan tertentu apabila cukup syarat-syarat yang ditentukan oleh syarak. Jadi, apa pula hukum mengeluarkan zakat? Sebagaimana yang diketahui, zakat merupakan salah satu daripada rukun Islam. Maka, hukum mengeluarkan zakat adalah wajib. Perintah mengeluarkan zakat disebut sebanyak 32 kali di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan kewajipan dan keperluan bagi seorang Islam untuk menunaikan zakat. Siapa pula yang wajib mengeluarkan zakat? Yang pertama, Islam. Maka tidak wajib ke atas orang kafir untuk mengeluarkan zakat. Yang kedua, memiliki nisab. Memiliki nisab bermaksud ialah orang yang memiliki had minima harta yang dimiliki. Yang ketiga, cukup haul setahun Qamariah. Maka zakat tidak wajib dikeluarkan kecuali setelah genap setahun memilikinya, kecuali bagi zakat fitrah tanaman, buah-buahan dan galian. Maka jenis-jenis ini perlu dikeluarkan zakat sebaik saja mendapat hasilnya. Yang keempat, sempurna milik. Jadi harta yang kita miliki, emas yang kita miliki, hendaklah milik kita yang sempurna. Yang kelima, iaitulah seseorang yang merdeka. Mereka ini bukan terdiri di kalangan hamba. Sekiranya mereka ini terdiri di kalangan hamba, maka tidak wajib dikeluarkan zakat. Dan yang keenam, harta yang berkembang. Mari kita lihat gambar rajah ini. Emas dan perak boleh kita kategorikan kepada dua. Yang pertama, emas perhiasan. Contoh emas perhiasan seperti barang kemas, seperti rantai, cincin, subang, gelang, loket dan lain-lain. Begitu juga emas perhiasan termasuk perkakas dapur seperti dulang, sudu, garpu yang diperbuat daripada emas.
Manakala emas bukan perhiasan. Contohnya seperti gold bar, shilling emas, jongkong emas dan juga dinar. Maka emas yang dipakai ataupun yang disimpan wajib dikeluarkan zakat sekiranya cukup nisab dan haulnya. Mari kita lihat zakat emas yang dipakai. Jika emas yang dipakai itu melebihi uruf, yang dimaksudkan dengan uruf di sini itulah nilai kebiasaan sesuatu tempat ataupun negeri. Kadar uruf di negeri Pahang ialah 500 gram. Maka kadar zakat adalah 2.5% ataupun 2.5%. Peringatan, bagi emas yang bercampur dengan batu permata dan lain-lain, zakat akan dikira berdasarkan peratus emas tulen sahaja. Manakala bagi zakat emas yang disimpan, jika emas itu disimpan ataupun tidak dipakai, sama ada emas itu perhiasan ataupun gold bar, yang disimpan itu dalam tempoh setahun dan menyamai 85 gram atau lebih, maka kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2.5% atas nilai keseluruhannya. Mari kita lihat contoh kiraan zakat emas yang dipakai. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, bahawa bagi negeri Pahang, seseorang yang ingin memakai emas tidak melebihi 500 gram. Sekiranya seseorang itu memakai emas melebihi 500 gram mengikut nilai uruf di negeri Pahang, maka mereka ini dikenakan zakat emas. Nilai uruf bagi setiap negeri adalah berbeza. Sebagai contoh, emas yang kita pakai di badan sebanyak 850 gram, maka kita akan tolak dengan 500 gram, iaitulah nilai uruf di negeri Pahang. Maka 850 gram tolak 500 gram, bakinya adalah 350 gram. Jadi 350 gram adalah lebihan kadar emas yang dipakai yang wajib dikeluarkan zakat. Kiraannya 350 gram kali dengan, sebagai contoh, RM290, harga emas semasa, kali pula dengan 2.5% bersamaan dengan ringgit Malaysia RM2,537.50. Ini bermaksud RM2,537.50 ialah kadar zakat emas yang wajib dikeluarkan bagi emas yang dipakai. Jadi sekiranya seseorang perempuan itu memakai barang emas perhiasan yang nilainya ataupun nisabnya kurang daripada 500 gram, maka tidak dikenakan zakat emas. Ini pula adalah contoh kiraan zakat emas yang disimpan. Apa dia emas yang disimpan? Contoh seperti gold bar ataupun lebihan emas perhiasan yang tidak lagi hendak dipakai, sebaliknya disimpan dalam tempoh 1 tahun ke atas. Contoh pengiraannya seperti berikut. Jumlah emas yang disimpan sebagai contoh 100 gram, iaitulah
melebihi nisab 85 gram. Jadi kiraannya 100 gram kali dengan harga emas semasa, iaitulah RM290 kali dengan 2.5% bersamaan dengan ringgit Malaysia RM725. Jadi RM725 ialah kadar zakat emas simpan yang wajib dikeluarkan. Jadi untuk kiraan zakat emas yang disimpan sedikit berbeza dengan zakat emas yang dipakai. Bagi zakat emas yang disimpan, kita mengambil keseluruhan jumlah emas yang disimpan. Sedangkan bagi emas yang dipakai, kita perlu menolak kadar uruf pada negeri tersebut. Jadi emas yang dipakai, tetapi dalam erti kata seseorang perempuan itu menyimpan rantai, dalam tempoh setahun tidak dipakai, maka wajib dikenakan zakat emas. Ini pula contoh kiraan untuk zakat perak. Kadar nisab zakat perak ialah menyamai 595 gram dan lebih, iaitulah bersamaan dengan 200 dirham ke atas. Kadar zakatnya ialah 2.5%. Contoh, 595 gram perak kali dengan RM3.37 harga bagi segram perak, kali dengan 2.5% bersamaan dengan RM50.13. Jadi RM50.13 ialah kadar zakat perak yang wajib dikeluarkan. Demikianlah tadi sedikit perkongsian berkenaan dengan zakat emas dan perak. Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sila rujuk pusat zakat negeri masing-masing untuk mengetahui nilai uruf semasa bagi emas perhiasan ataupun emas yang dipakai. Bagi mereka yang tinggal di negeri Pahang, boleh merujuk kepada laman web www.zakatpahang.my. Sekian dulu perkongsian saya pada kali ini. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Jom beramal. يا ذا الجلال والإكرام